Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Muhammad Zamirul Azim. Hari ini insyaAllah saya akan menerangkan dan akan menunjukkan cara-cara kita mempelajari dengan kaedah pengajaran, iaitu kaedah bertalaqi, musyafahah dan juga sima'i. Baik, apa itu talaqi? Talaqi dari segi bahasa bermaksud pertemuan secara berhadapan atau bersemuka. Kalau istilah pula sama saja maksudnya bersemuka juga di antara guru dan juga murid untuk menerima sesuatu ilmu. Macam apa yang sedang saya sampaikan, apa yang sedang saya terangkan, ada murid di hadapan saya, jadi mereka mendengar. Yang kedua, musyafahah. Apa itu musyafahah? Musyafahah pula adalah sebutan daripada bibir mulut ke mulut yang diambil daripada pergerakan bibir guru. Maksudnya kat sini pelajar melihat bibir guru, macam mana kaedah pembacaan, seperti contoh dalam kaedah tajwid, cara pembacaannya bagaimana. Jadi setiap sebutan yang keluar daripada bibir guru, pelajar kena tengok dan nanti akan dipraktikkan. Seterusnya berkaitan dengan sima'i. Apa itu sima'i? Sima'i ini adalah mendengar. Pelajar mendengar apa yang dibicarakan, apa yang diterangkan oleh guru, dan kemudian guru akan meminta pelajar untuk membaca apa yang diminta dan guru pula untuk menyimak. Contoh kita try dalam surah Al-Waqi'ah. Kita try iaitu pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalatha. Sila baca. Wa kuntum azwajan thalatha. Baik. Boleh nampak dekat sini kita dah buat tiga kaedah, iaitu talaqi. Talaqi inilah kita berhadapan, itu sudah. Kemudian musyafahah. Musyafahah sebutan. Kamu melihat saya menyebut dan kamu baca. Contoh pada inilah wa kuntum azwajan thalatha. Cuba baca semula untuk saya melihat pula pergerakan bibir kamu. Wa kuntum azwajan thalatha. Baik. Pembacaan yang betul lah, dan pembacaan yang betul sebab saya juga mendengar. Saya juga menggunakan sima'i, iaitu mendengar dan juga menyimak. Itulah kaedah berkaitan dengan talaqi, musyafahah dan juga sima'i. Secara kesimpulannya, semuanya adalah cara yang lama, ataupun kita sekarang pun sedang melakukan cara tersebut. Jadi ini adalah cara yang diajarkan sebagaimana Rasulullah bertalaqi dengan para sahabat. Rasulullah bertalaqi juga Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah satu kaedah dalam pengajaran, sama ada pengajaran Al-Quran dan juga pengajaran apa saja ilmu. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fatimah Syafiqah binti Rosli, akan menggunakan teknik bercerita dalam pengajaran Al-Quran. Kisah Qarun diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Siapakah Qarun? Qarun adalah kaum Nabi Musa di kalangan kaum keluarganya. Qarun hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, beliau meminta supaya Nabi Musa untuk mendoakan kepadanya supaya menjadi kaya raya. Dan doa Nabi Musa itu dimakbulkan. Qarun telah menjadi kaya raya seperti dalam surah Al-Qasas ayat 76. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah latanu bil usbati ulil quwwah. Hartanya penuh dengan khazanah sehingga orang suruhannya tidak mampu untuk memikul kunci-kunci dari khazanahnya. Namun sayangnya, apabila Qarun menjadi kaya raya, ia menjadi takabur dan riak dengan hartanya. Orang mukmin selalu berpesan kepada beliau seperti dalam surah Al-Qasas ayat 76, La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Maksudnya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah. Suatu hari, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa untuk mengerjakan zakat. Seperti dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 77,
Nabi Musa alaihissalam mengutuskan seorang pengikutnya untuk mengutip zakat harta Qarun. Tetapi Qarun marah dan tidak memberi harta tersebut kepada Nabi Musa. Malah Qarun juga berkata, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Maksudnya, Qarun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan itu hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga. Tidak lama kemudian, bumi bergoncang dan terbelah dua, sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 81. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maksudnya, lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Kisah Qarun ini mengajarkan kita tentang bahayanya sifat kufur, cintakan dunia, takabur, sombong serta bangga diri. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan agar kita selalu bersyukur dengan limpahan nikmat kekayaan yang kita miliki. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidullah bin Jusuf. Okey. Hari ini saya akan menunjukkan kaedah mengajar Al-Quran, iaitu dari segi kaedah tunjuk cara. Okey. Saya memilih silibus tingkatan 5 dalam bidang tilawah Al-Quran yang bertajuk ayat-ayat bacaan surah An-Nur, Taubah, Sajadah dan Al-Hajj. Okey. Dalam surah ini saya memfokuskan kepada bacaan huruf-huruf ra. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara mengajar. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini Ustaz akan menunjukkan cara kepada kalian menyebutkan huruf ra. Huruf ra ni ada dua bacaan. Huruf ra bukan sama je ikut suka hati je korang baca ya. Dia ada cara-cara bacaan dia, dan huruf ra ni ada dua. Maknanya satu ra tebal dan satu lagi ra nipis. Jadi korang kena pastikan huruf ra yang korang akan sebut itu sama ada ra tebal ataupun ra nipis. Boleh semua Okey, bagus. Jadi pertama sekali Ustaz akan tunjukkan cara sebutan huruf. Kemudian korang akan sebut ya. Kalau Ustaz tak puas hati, korang akan ulang-ulang sampai Ustaz puas hati. Boleh semua? Okey, bagus semua. Jadi ra tebal Ustaz ambil perkataan kalimah akbar. Boleh akbar. Maknanya huruf sebelum ra berbaris atas mestilah dibaca dengan tebal. Okey. Tengok bibir mulut Ustaz dan dengar macam mana Ustaz sebut. Akbar. Maknanya akbar. Okey. Maknanya mulut tu seakan-akan muncung sedikit supaya ditebalkan huruf ra. Akbar. Okey. Okey, cuba korang pula sebut akbar. Okey. Cun. Jadi macam itulah disebut huruf ra tebal akbar. Seakan-akan muncung. Okey. Ra yang kedua adalah ra nipis. Nipis. Bukan senipis kulit bawang. Okey, nipis maknanya contoh yang Ustaz beri, hakimun khabir. Jadi sebelum ra itu adalah huruf ya dan berbaris bawah, maknanya dibaca dengan nipis. Boleh Untuk senang baca nipis, kamu senyum je, senyum tak perlu kata apa-apa. Okey, senyum. Hakimun khabir. Senyum senyum. Hakimun khabir. Macam tu ra. Jadi boleh korang ikut Hakimun khabir. Okey, korang cuba. Hakimun khabir. Okey, tahniah. Maknanya korang dah boleh menyebut dua huruf ra, dua sifat huruf ra, iaitu
ra tebal dan ra nipis. Okey. Jadi itu saja pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, nama saya Siti Nasuha binti Ishaq. Okay, hari ini saya akan menunjukkan satu kaedah pengajaran Al-Quran dengan menggunakan teknologi iaitu berasaskan komputer riba. Okay, saya akan memilih silibus tingkatan 2 iaitu bidang tilawah Al-Quran yang bertajuk Mim Sakinah. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini Ustazah akan meneruskan pelajaran hukum tajuk kita iaitu mengenai Mim Sakinah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Mim Sakinah ni? Okey, Mim Sakinah adalah mim yang tidak berbaris ataupun dikenali sebagai mim mati. Okey, Mim Sakinah ni ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah idgham mislain. Yang kedua, ikhfa syafawi. Dan yang terakhir sekali adalah izhar syafawi. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada contoh mim sakinah yang pertama iaitu mim mati bertemu dengan mim yang berbaris dikenali sebagai idgham mislain. Okay, apakah itu idgham mislain? Idgham mislain adalah memasukkan mim sakinah ke dalam mim yang berbaris beserta dengan dengung. Okey, bagaimanakah cara bacaan idgham mislain ni? Okey, cara bacaan idgham mislain adalah mesti didengungkan dengan kadar 2 harkat. Okey, baiklah, boleh tengok dalam slide. Okey, contoh bacaan idgham mislain yang pertama sekali adalah syuhadaakum min. Okey, lagi sekali. Syuhadaakum min. Okey, salah ulang lagi sekali. Syuhadaakum min. Okey, contoh yang kedua pula. Lahum masyaw. Okey, lagi sekali. Lahum masyaw. Okey, lagi sekali ya. Lahum masyaw. Okey, kita harus memastikan kedua-dua bibir kita ini dirapatkan dengan sempurna dan ditekan udara ke pangkal hidung untuk sempurnakan dengung mim sakinah dengan kadar 2 harkat. Seterusnya kita akan masuk kepada contoh mim sakinah yang kedua iaitu ikhfa syafawi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ikhfa syafawi? Okey, ikhfa adalah sembunyi ataupun samar-samar, manakala syafawi bermaksud bibir mulut. Okey, ianya berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbaris. Cara bacaannya pula adalah menyembunyikan bunyi mim sakinah beserta dengan dengung dengan kadar 2 harkat. Okay, seterusnya, cara bacaan ikhfa syafawi boleh tengok dalam slide. Okay, yang pertama sekali, wa ma hum biqarijin. Okay, lagi sekali, Ustazah ulang. Wa ma hum biqarijin. Okay, lagi sekali, wa ma hum biqarijin. Okey, contoh yang kedua pula. Wa ma hum bimu'minin. Okey, lagi sekali. Wa ma hum bimu'minin. Okey, lagi sekali. Ustazah ulang. Wa ma hum bimu'minin. Okey, cara bacaan ikhfa syafawi adalah dengan meringankan bibir semasa menyebut mim sukun dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.